Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini cikgu ingin kongsikan pada para pelajar berkaitan dengan koleksi tipografi dan olahan, yang mana kita akan gunakan kaedah yang pertama. Sebenarnya para pelajar boleh pilih sama ada ingin menggunakan kaedah yang pertama ataupun yang kedua. Kaedah yang pertama, cikgu gunakan Microsoft PowerPoint ataupun pelajar boleh gunakan Microsoft Word, di mana kedua-duanya adalah menggunakan fungsi yang sama. Jom cikgu tunjukkan bagaimana. Terlebih dahulu, cikgu tayangkan perkataan memori dan cikgu akan tukarkan jenis perkataan tersebut menjadi jenis tipografi yang berbeza. Pelajar boleh cari satu persatu dan kemudian tekan pada shape format dan transform. Di bahagian transform ini, pelajar boleh cuba pelbagai jenis susunan tipografi yang bersesuaian. Pada bahagian tersebut juga ada pelbagai lagi jenis paparan yang mungkin pelajar boleh cuba pada tipografi memori supaya menjadi lebih menarik. Mungkin para pelajar boleh lihat di sini cikgu mencuba untuk gerakkan setiap satu tipografi supaya dia berubah menjadi pelbagai. Itu maksud cikgu. Jadi pelajar boleh juga cuba untuk mencari kesesuaian dengan melihat satu persatu jenis tipografi yang ada. Setelah dapat tipografi yang menarik, cikgu tidak lupa untuk typekan ataupun nanti para pelajar perlu catat secara tulisan tangan apakah jenis tipografi yang kita gunakan. Setiap hasil dokumentasi kita mestilah ada catatan, dan seterusnya cikgu hanya perlu copy dan paste perkataan yang sama, cuma cikgu ulangi langkah yang pertama, iaitu mengubah olahan ataupun susunan tipografi tadi, dan juga cikgu akan menukar perkataan memori itu dengan jenis font yang berbeza daripada yang awal tadi. Jadi cikgu akan mencarilah. Pelajar juga perlu mengulangi perkara yang sama supaya pelajar boleh dapatkan kepelbagaian dalam tipografi, supaya kita boleh buat pilihan pada kemudiannya. Pelajar perlu ingat, setiap tipografi yang dipilih mestilah mewakili memori yang indah, memori yang bahagia. Jadi itu sebabnya kita akan melalui satu proses yang lama, iaitu mencari satu persatu tipografi yang bersesuaian dengan perkataan ataupun isi kandungan buku tersebut. Jadi apa yang cikgu kongsikan pada para pelajar kali ini adalah secara asas. Mungkin dengan kreativiti dan kemahiran yang berbeza, para pelajar boleh menggunakan kaedah yang lain daripada apa yang cikgu tunjukkan. Pelajar perlu ulang langkah tadi sehinggalah memenuhi satu muka surat kertas lukisan. Kebiasaannya cikgu akan minta para pelajar untuk adakan 6 perbezaan tipografi ataupun 6 tipografi yang berbeza supaya pelajar boleh membuat pilihan akhir nanti bersama guru pembimbing KRSV. Pelajar jangan risau untuk menggunakan Microsoft lain selain daripada Microsoft PowerPoint, kerana apa ataupun perkara yang cikgu tunjukkan ini ada dalam mana-mana Microsoft yang terdapat dalam komputer ataupun laptop pelajar.
Cikgu mohon bagi para pelajar yang mengikuti video ini untuk membuat kajian tentang tipografi lebih daripada apa yang cikgu paparkan, iaitu 6 ataupun mungkin juga boleh disertakan dalam 2 muka surat kertas lukisan supaya para pelajar boleh mendapat banyak pilihan yang boleh dibincangkan dengan guru pembimbing nanti. Di penghujung paparan video ini, cikgu akan kongsikan paparan penuh bagaimana persembahan koleksi tipografi yang cikgu akan susun dalam kertas lukisan. Jadi para pelajar boleh tiru kedudukan yang cikgu letakkan beserta dengan ayat yang cikgu kongsikan untuk dijadikan catatan untuk setiap satu tipografi yang dipilih. Para pelajar juga perlu merujuk kepada guru pembimbing untuk lebih kefahaman tentang apa yang cikgu kongsikan ini supaya setiap proses yang pelajar lalui lebih mudah dan berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk ikuti perkongsian cikgu yang seterusnya berkaitan dengan tipografi juga, tapi kaedah yang kedua iaitu menggunakan lakaran secara manual untuk video yang seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi pada paparan yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu Seni kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.